Salam sejahtera, salam anak kandung Sulu Budiman. Pada hari ini, kumpulan kami akan mengupas sedikit tentang keunikan budaya dan warisan yang mengukuhkan perpaduan rakyat Malaysia. Umum mengetahui, Malaysia merupakan sebuah negara majmuk yang mana mempunyai pelbagai kepelbagaian dari aspek budaya, kaum, bangsa, dan agama. Perpaduan rakyat di Malaysia membolehkan kita hidup aman dan makmur. Di Malaysia terdapat pelbagai perayaan mengikut kaum, namun semuanya merayakan bersama-sama sebagai satu keluarga. Untuk itu, kekal bersama dengan kami untuk sama-sama kita mengetahui bagaimanakah keunikan budaya dan warisan yang ada di Malaysia dapat mengukuhkan perpaduan rakyat. Nama saya Candy Cecilia Kim, memegang nomor metrik di 2021 1099898. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang keunikan budaya dan warisan tradisi Melayu. Keunikan budaya dan warisan tradisi Melayu terdiri daripada perayaan, pemakaian, makanan, alat permainan tradisional, dan sebagainya. Namun, saya akan mengulas sedikit sebanyak tentang perayaan Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri merupakan perayaan yang disambut oleh semua umat Islam di seluruh dunia, khususnya negara Malaysia tanpa mengira bangsa, budaya, dan agama. Keunikan setiap kali mengadakan sambutan perayaan Hari Raya Aidilfitri, ianya dapat memberi ruang dan peluang kepada semua pihak untuk pulang ke kampung dan menziarahi saudara mara yang telah sekian lama tidak berjumpa dan perhubungan saudara mara yang telah lama terputus. Selain itu, Hari Raya juga adalah hari bagi semua umat Islam untuk saling bertemu dan saling bermaaf-maafan. Bagaimanakah perayaan Hari Raya Aidilfitri dapat mengukuhkan perpaduan rakyat Malaysia? Antaranya ialah mengadakan majlis rumah terbuka secara besar-besaran. Sebagai contohnya, pelaksanaan majlis rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri yang amat berhormat Perdana Menteri dan anggota Jemaah Menteri. Majlis ini telah dianjurkan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri dan kabinet beliau selepas dilantik sebagai Perdana Menteri pada 20 Ogos 2021. Majlis ini telah menjemput ribuan orang rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. Namun, majlis ini tidak menyangka bahwa ramai kunjungan yang akan datang. Malah, 70.000 orang rakyat Malaysia telah datang untuk turut sama menyertai Hari Raya Aidilfitri. Oleh hal yang demikian, secara tidak langsung majlis tersebut dapat mengukuhkan hubungan silaturahim antara pemimpin dengan rakyat. Selain itu, perpaduan kaum juga dapat dieratkan melalui budaya kunjung-mengunjung. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai festival ataupun perayaan yang disambut oleh kaum Cina. Antaranya adalah Tahun Baru Cina ataupun Chinese New Year. Perayaan Tahun Baru Cina ini melambangkan titik permulaan dalam nasib dan kehidupan. Tradisi Tahun Baru Cina ialah perayaan yang dikaitkan dengan keluarga dan masa yang penting untuk meluangkan masa bersama-sama. Pada malam Tahun Baru Cina, semua ahli keluarga akan berkumpul dan makan bersama kerana tradisi ini dianggap sebagai hidangan yang penting pada malam itu. Di Malaysia, makan malam secara meluas dipanggil makan besar dan selalunya melibatkan beberapa generasi keluarga berkumpul untuk menikmati makanan bersama. Setelah makan malam itu selesai, semua ahli keluarga akan berjaga sehingga tengah malam untuk menyalakan mercun dan bunga api yang menandakan perayaan Tahun Baru bermula. Setelah itu, kaum Cina juga menyambut Tahun Baru Cina dengan menghadiahkan sampul merah kepada ahli keluarga dan rakan-rakan. Sampul merah ini atau lebih dikenali sebagai angpau, biasanya diisi dengan wang. Pemberian sampul ini dianggap membawa tua kepada mereka yang menerimanya. Selain itu juga, tarian singa dan naga akan dipersembahkan kepada tetamu yang hadir menziarah pada setiap kali Tahun Baru Cina. Terdapat banyak lagi perayaan kaum Cina selain daripada Tahun Baru Cina, seperti perayaan Qingxi, perayaan Qingming, pesta Kuih Bulan, dan sebagainya. Perayaan Tahun Baru Cina dan perayaan yang lain juga diadakan pada setiap tahun. Sudah tentu perayaan ini dapat memberi kesan kepada seluruh rakyat. Hal ini kerana perayaan ini dapat mengeratkan silaturahim antara keluarga dan rakan-rakan. Melalui perayaan ini juga, perpaduan kaum dapat dipupuk kerana di Malaysia mempunyai berbilang kaum dan mempunyai berbagai perayaan. Dengan mengadakan rumah terbuka, semua masyarakat yang berbilang kaum dapat berkunjung dan merayakan bersama. Dengan ini, jelas dapat dilihat bahwa perayaan Tahun Baru Cina dapat mengukuhkan perpaduan antara kaum.
Walaupun kaum India ini kaya dengan pelbagai perayaan sepanjang tahun, malah ada 3 perayaan khususnya amat penting bagi mereka dan mendapat cuti umum di Malaysia, iaitu Pongal, Thaipusam dan Deepawali. Pongal merupakan hari menuai, hari memanjatkan kesyukuran dan tahun baru kaum Tamil, yang mana kaum Tamil ini berterima kasih kepada Tuhan bagi hasil yang diperolehi di sawah padi. Thaipusam pula hari berterima kasih kepada Dewa Muruga yang menyelamatkan golongan manusia daripada golongan Asuras yang mendera mereka di muka bumi. Asuras ini dikatakan sebagai demon dalam bahasa Inggeris. Di Malaysia, Batu Caves terkenal untuk sambutan perayaan Thaipusam ini. Akhir sekali, Deepawali ataupun Diwali. Walaupun terdapat beberapa kisah untuk kaum India menyambut Deepawali ini dari segi agama Hindu, tetapi perayaan yang penuh bermakna ini secara umumnya disignifikasikan sebagai perayaan cahaya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya Rendesi Samson bernomor matrix di 20211099878. Pesta Menuai atau lebih dikenali sebagai Pesta Kaamatan merupakan perayaan yang wajib disambut di Sabah pada 31 Mei setiap tahun. Pesta Kaamatan merupakan satu festival yang sangat unik dan penuh dengan tradisi yang mengalur-alurkan seluruh masyarakat dan juga khususnya pribumi Sabah untuk menyertai dan sama-sama merayakan festival ini. Magawau merupakan perayaan khas yang diadakan untuk menghormati Pambason, yaitu semangat padi. Upacara khas ini diadakan oleh kaum Kadazan Dusun dan Murut sejak zaman berzaman lagi. Magawau biasanya diadakan selepas selesai menuai padi. Upacara penghormatan semangat padi iaitu padi-padi yang selesai dituai dan selamat dimasukkan ke dalam petawai iaitu tangkok ataupun bekas penyimpan padi. Perayaan Pesta Menuai ini juga mengingatkan masyarakat tentang penciptanya iaitu Kinoian yang sanggup mengorbankan anak kesayangannya iaitu Ruminodun agar masyarakat mereka tidak mati kebuluran. Kepercayaan ini menjadikan perayaan Pesta Kaamatan disambut secara lebih meriah dan dengan berbagai aktiviti yang diadakan seperti undur nadau, pertandingan bina badan, tarian semasa dan sebagainya. Berbagai acara yang unik dan menarik ini merapatkan lagi perpaduan masyarakat di Sabah untuk sama-sama merayakannya. Uniknya, Pesta Kaamatan ini dirayakan bersama-sama oleh semua kaum yang ada di Sabah. Meskipun pelayanan bangsa dan agama, setiap masyarakat di Sabah bersama-sama berganding bahu untuk menjayakan Pesta Kaamatan ini secara besar-besaran. Hal ini secara tidak langsung menyeratkan dan mengukuhkan lagi perpaduan rakyat Malaysia yang ada di Sabah. Thank you. Salam sejahtera dan salam paduan. Nama saya Nancy Anak Ilin megang nombor matrik di 202110986 dan saya akan menerangkan bagaimana perayaan Gawai dapat mengukuhkan paduan rakyat di Malaysia. Gawai atau lebih dikenali sebagai Hari Gawai Dayak ini disambut oleh orang Dayak yang terdiri daripada masyarakat Iban, Bidayuh dan juga orang Ulu pada setiap 1 hingga 2 Jun. Perayaan ini disambut menandakan berakhirnya musim menuai padi dan bermulanya musim menanam padi yang baru. Hari Gawai Dayak ini diisytiharkan sebagai hari perayaan rasmi di Sarawak dan diberikan cuti umum bagi negeri ini setiap kali perayaan ini disambut. Uniknya perayaan ini akan diakhiri dengan upacara Ngiling Bidai atau mengulung tikar pada akhir bulan Jun sebagai tanda tamatnya perayaan ini. Di Sarawak, perayaan ini disambut secara besar-besaran dan akan diadakan rumah terbuka pada setiap tahun di setiap penyelenggaraan panjang.
Rumah terbuka ini bukan saja dihadiri oleh orang Dayak, tetapi turut dihadiri oleh kaum-kaum lain seperti kaum Melayu, kaum Cina, kaum India dan juga kaum-kaum yang ada di Malaysia. Hal ini bagi mendedahkan adat dan tradisi kaum Dayak kepada kaum lain. Walaupun beza dari segi bangsa, budaya dan juga agama tidak menghalang semua kaum untuk mengeratkan hubungan silaturahim dengan sentiasa mengambil peduli beberapa aspek yang penting bagi menghormati sesama kaum. Sebagai contoh, semasa sambutan perayaan Gawai Dayak, biasanya kaum Dayak akan menyediakan dua tempat khas. Yang pertama iaitu tempat makanan halal untuk yang beragama Islam, dan yang kedua, tempat makanan non halal kepada yang bukan Islam. Hal ini tujuan bagi memudahkan kaum lain turut menikmati perayaan ini tanpa ada halangan dan isu perkauman. Inilah bagaimana cara perayaan Gawai dapat mengukuhkan perpaduan dengan mengutamakan sikap menghormati budaya, bangsa dan juga agama masing-masing. Oleh itu, Tun Taib pernah berkata, semangat saling mempercayai dan hormat menghormati dapat mengukuhkan asas perpaduan Dayak. Kesimpulannya, rakyat Malaysia haruslah mengenali dan mempelajari budaya dan warisan bangsa dalam negara kita. Kedua-dua entiti ini sememangnya berkait rapat dan sinonim dengan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, keturunan, agama dan budaya. Oleh itu, rakyat Malaysia perlulah memahami dan menerima kepelbagaian budaya ini dengan hati terbuka. Oleh yang demikian, budaya dan warisan bangsa dapat dikekalkan dan diteruskan kepada generasi-generasi yang akan datang serta mengukuhkan lagi perpaduan rakyat Malaysia. Dengan ini, berakhirlah pembentangan video pementasan perkumpulan untuk kumpulan kami. Sekian, terima kasih.